Di situlah orang Ansar ini dia berbincang sesama mereka dan mereka hendak mencalonkan Sa'ad bin Ubaidah di Saqifah Bani Sa'idah sebagai seorang pemimpin. Jadi ketika itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah cepat-cepat pergi menemui mereka. Ini satu benda baru ni tuan-tuan. Wafatnya Nabi SAW, tak ada pemimpin yang menggantikan. Dia setiap keadaan ni dia kena ada pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-mujahidin wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, malam ni insya-Allah kita sambung pengajian kita tentang kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam siri yang lepas kita dah lalui bagaimana peristiwa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pelbagai penerimaan yang pelbagai di kalangan sahabat. Ada sahabat yang menerima berita kewafatan Nabi SAW. Ada yang merasakan bahawa Nabi SAW ni tidak wafat, tetapi Nabi ini hanya naik sebentar sahaja ke langit sebagaimana Nabi Isa AS. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah menunjukkan ketokohan dia dengan menyelesaikan apa yang berlaku itu, dan semua para sahabat akhirnya mengakui bahawa Nabi SAW itu wafat. Jadi di sebalik kewafatan Nabi SAW, dia menonjolkan satu tokoh yang baru, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dalam mengharmonikan keadaan semasa ketika itu. Kemudian tuan-tuan, selepas kewafatan Nabi SAW, berlaku satu episod lain, iaitu kaum Ansar ini dia berbincang di Saqifah Bani Sa'idah. Sebagaimana kita maklum, di Madinah ni ada dua pihak. Ada Muhajirin, iaitu sahabat Nabi SAW dari Makkah yang hijrah ke Madinah, namanya Muhajirin. Dan mereka yang penduduk asal Madinah daripada Aus dan Khazraj, namanya Ansar. Jadi apabila berlakunya kewafatan Nabi SAW, kumpulan Ansar ni dia berbincang sesama mereka di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah ni, kalau sekarang di Masjid Nabawi ni, pintu belakang tu, sebelah kanan. Pintu belakang sebelah kanan, lebih kurang 200 meter daripada situ, daripada pintu pagar tu, kita akan bertemu satu kebun. Situ tidak ada kebun, situ sahaja ada kebun. Jadi di situlah Saqifah Bani Sa'idah, tempat berkumpulnya Ansar ketika itu untuk membincangkan mencalonkan pengganti Nabi SAW sebagai pemimpin. Jadi yang hairannya tuan-tuan, dalam banyak-banyaknya orang kata apa, tempat sejarah di Madinah ini, Saqifah Bani Sa'idah ni yang dipertahankan. Wallahu a'lam kenapa. Dan dijaga sampai hari ini. Tempat lain tak ada dah. Kan? Tempat lain tak ada dah. Sebab pembesaran masjid Nabawi dan sebagainya. Tapi Saqifah Bani Sa'idah tu ada sama sekarang. Wallahu a'lam kenapa kerajaan Saudi dia pertahankan benda tersebut. Tetapi sekurang-kurangnya memberi pengalaman kepada kita. Jadi kalau kita diberi izin Allah Ta'ala untuk melakukan umrah ataupun melakukan haji, jadi bolehlah pergi ke situ
Mungkin mutawif dia bawa kita, mungkin juga mutawif tidak bawa. Tapi kita dah tahu dah peta tu. Keluar saja pintu belakang, alik kanan tu 200 meter begitu akan nampak kebun. Di situlah orang Ansar ini dia berbincang sesama mereka dan mereka hendak mencalonkan Sa'ad bin Ubaidah di Saqifah Bani Sa'idah sebagai seorang pemimpin. Jadi ketika itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah cepat-cepat pergi menemui mereka. Ini satu benda baru ni tuan-tuan. Wafatnya Nabi SAW, tak ada pemimpin yang menggantikan. Dia setiap keadaan ni dia kena ada pemimpin. Kena ada pemimpin dalam sesuatu keadaan. Dalam rumah kita kena ada pemimpin, tempat kita ada pemimpin, tempat kerja ada pemimpin, negeri kena ada pemimpin, negara kena ada pemimpin. Tanpa pemimpin, dia rosak. Siapa nak menentukan hala tuju pengurusan? Jadi kepimpinan ni penting. Jadi sebaik sahaja Sayyidina Abu Bakar tahu bahawa ada orang Ansar ini berbincang sesama mereka untuk melantik Sa'ad bin Ubaidah di kalangan Ansar itu sebagai pemimpin. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar radhiyallahu an dan Abu Ubaidah Al-Jarrah cepat-cepat pergi ke tempat demikian. Sampai di sana, Sayyidina Umar Al-Khattab ni cepat-cepat ingin bercakap. Sayyidina Umar kan dia, kita kata apa, dia ni vokal sikit. Dia vokal, dia berterus terang. Dia tak ada simpan-simpan macam orang Melayu kita ni. Orang Melayu kita ni simpan dalam hati, kan, biar bengkak hati tu. Kadang-kadang penting ada orang macam Sayyidina Umar ni. Jadi Sayyidina Umar ni nak bangun ke depan untuk berkata, Sayyidina Abu Bakar tahan dia. Dia tahu dah Sayyidina Umar ni kalau cakap ni dia terus terang, vokal sangat, bahaya juga. Jadi Sayyidina Umar berkata apa? Demi Allah, ketika itu aku ingin maju ke depan untuk menyampaikan kata-kata yang menurutku bagus, dan aku khawatir Abu Bakar tidak dapat menampaikannya. Setelah menahan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pun berbicara dan dialah orang yang paling bagus kata-katanya. Jadi di sini kita nampak apa? Ketokohan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia tahu Sayyidina Umar nak bercakap ni, tapi dia rasa mungkin dia, orang kata, kata-katanya lebih sesuai dalam keadaan semasa tu. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dia kata apa? Nahnu umara wa antum wuzara. Nahnu umara wa antum wuzara. Kami ni pemimpin. Wa antum wuzara. Kamu ni pembantu-pembantu kami. Jadi kami ni merujuk kepada siapa? Muhajirin. Orang muhajirin daripada Mekah yang berhijrah ke Madinah. Wa antum wuzara. Kamu ni penduduk Ansar, kamu ni pembantu-pembantu kami. Ini kaedah yang hebat yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya Muhajirin dan Ansar ni bergabung dalam satu pentadbiran. Bukan kita pinggir mana pihak, tidak. Maka Hubah Al-Munzir dia menjawab, dia kata, demi Allah kami tidak setuju. Ni tuan-tuan, apabila berlakunya kewafatan Nabi SAW ni, Allah Ta'ala dia uji sahabat-sahabat dengan peristiwa-peristiwa begini. Ini ujian Allah Ta'ala. Dia kata kami tidak setuju ni orang Ansar. Bagaimana jika daripada kamu seorang pemimpin dan daripada kami juga pemimpin? Jadi dia kata macam ni lah, dia kata Muhajirin seorang pemimpin, Ansar seorang pemimpin. Macam mana? Agak-agak okey ke? Kalau kita fikir okey juga, kan? Maksudnya Madinah tu dua orang lah pemimpin, seorang daripada Ansar, seorang daripada Muhajirin. Tapi konsep kepimpinan dia tak berlaku begitu. Dia pemimpin ni kena seorang. Presiden ke, ketua ke, pengurusi ke, nazir ke, YDP ke, apa lagi istilah dia? Ikut apa istilah dia? CEO ke? Dia kena seorang. Dia tak boleh dua. Pembantu boleh dua. 3 ke 4 ikutlah, kan? Biasa tempat 2. Kalau setengah tempat biasanya 1. Kalau company biasanya 2. Kalau operation 1, financial 1. 2. Kalau nak buat 3 pun 3 lah. Tapi pemimpin kena seorang, ketua kena seorang. Tak boleh. Sebab apa? Kalaulah 2, yang ni kata begini, yang ni kata begini. Habis.
Yang ni kata buat macam ni. Okey, kita contoh, kita buat jalan. Yang pemimpin satu air tak nak buat jalan, kita nak buat parit. Dia gali pula jalan tu. Rosak negara dah. Dia kena seorang pemimpin. Jadi ini pandangan daripada orang Ansar. Sayyidina Abu Bakar kata tidak. Nahnu umara wa antum wuzara. Tidak, dia kata. Kami ni muhajirin sebagai pemimpin, kamu ni sebagai pembantu kami. Sebab dalam kepimpinan, dia tak boleh seorang. Sehebat mana manusia ni, dia memerintah ke, dia mentadbir, dia kena ada juga orang bawah ni. Dia tak boleh seorang. Jadi kena ada pembantu-pembantu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dia kata apa? Sila kamu bai'ah Umar atau Abu Ubaidah. Tengok Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni. Dia kata nahnu umara wa antum wuzara. Sila bai'ah Umar atau Abu Ubaidah. Bai'ah ni maksudnya janji tak setia. Ini menunjukkan apa dalam episod ni? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, tuan-tuan, dia tidak meminta jawatan. Ini penting. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, dia mencalonkan Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia tidak meminta jabatan. Kenapa saya kata demikian? Sebab apabila orang Ansar di Saqifah Bani Sa'idah ini, mereka berbincang untuk melantik di kalangan pemimpin, ketika itu jenazah Nabi SAW belum lagi dikebumikan dengan baik, belum diselesaikan lagi. Dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar meninggalkan jenazah Nabi SAW terus ke Saqifah Bani Sa'idah. Rentetan dari peristiwa itulah timbul dakwaan musuh-musuh Islam ini, mereka yang tidak suka pada Islam dan mereka yang menyamar sebagai orang Islam, iaitu Syiah. Mereka kata, cuba lihat Abu Bakar As-Siddiq. Semasa jenazah Nabi SAW belum lagi dikebumikan, dia telah pergi ke Saqifah Bani Sa'idah untuk membolot jawatan khalifah. Ini menunjukkan bahawa Sayyidina Abu Bakar ini bukan seorang sahabat yang baik. Ini dakwaan, tuan-tuan, golongan musuh Islam dan golongan Syiah. Jadi kena hati-hati benda ni. Jadi apabila kita dengar dakwaan tersebut, betul juga, Sayyidina Abu Bakar jenazah Nabi SAW belum lagi selesai, dia pun pergi ke situ. Dia nak jawatan. Tetapi kalau kita tengok daripada sejarahnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia bukan begitu. Kalaulah dia nak jawatan, dia boleh kata nahnu umara wa antum wuzara. Kami muhajirin, kami pemimpin, kamu ansar, kamu pembantu kami. Calon diri aku. Tapi benda tu tak muncul daripada mulut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi membuktikan kita apa? Dakwaan yang mereka sebut itu adalah fitnah semata-mata. Yang ini penting, tuan-tuan ni. Penting benda ni. Sebab cerita benda ni jarang kita dengar. Jarang kita dengar. Jadi kadang-kadang bila keluar berita tu, kadang-kadang kita pun nak tepis tak tepis, kita tak ada info. Tetapi pada malam ni kita tahu bahawa Sayyidina Abu Bakar tidak bersikap demikian. Bahkan dia mencadangkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ataupun Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sayyidina Umar apabila mendengar kata-kata Sayyidina Abu Bakar, dia kata tidak. Tetapi kami akan bai'ah kamu. Kamu adalah pemimpin kami. Kamu orang yang terbaik dan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab, dia memegang tangan Sayyidina Abu Bakar dan membai'ahnya, dan orang-orang lain pun membai'ah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu kisah dia. Dalam riwayat yang lain ada disebut bahawa Sayyidina Umar ni dia bercakap kepada orang ramai di situ, dia kata, bukankah kamu tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam solat bagi kaum muslimin? Siapakah di antara kamu yang berasa layak mendahului Abu Bakar? Kemudian orang yang mendengar tu dia kata, kami berlindung dengan Allah Ta'ala daripada mendahului Abu Bakar. Ini kata-kata dalam Nasa'i, dalam Sunan Nasa'i. Jadi begitulah kata kita ingat bagaimana peristiwa pelantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Umar berkata, aku dibawa ke hadapan orang ramai, lalu leherku dipenggal. Adalah lebih baik aku dibawa ke hadapan orang ramai, lalu leherku dipenggal, adalah lebih baik daripada aku memimpin satu kaum sedang di antara mereka terdapat Abu Bakar As-Siddiq. Ini kata-kata Sayyidina
Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi pada awalnya kita nampak tegang antara orang Ansar ni. Dia nak lantik di kalangan mereka. Datang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah. Dia bertembung di situ. Tapi kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni dia dapat menyelesaikan konflik tu. Kalau konflik ni zaman sekarang boleh berperang dah. Berbunuh dah. Zaman sekarang dah. Boleh berpecah. Bolehlah berlaku krisis dalaman, peperangan dalaman, saudara. Tapi Sayyidina Abu Bakar dia menyelesaikan konflik tersebut. Dan kita lihat bagaimana dia mula-mula dia mencadangkan satu kaedah, Muhajirin memimpin, orang Ansar menjadi pembantu. Itu yang pertama. Kemudian dicadangkan kaedah pencalonan khalifah. Dicalonkan Sayyidina Umar ataupun Abu Ubaidah. Dia tak calonkan diri dia walaupun dia sebenarnya layak. Tetapi Sayyidina Umar Al-Khattab mencalonkan Sayyidina Abu Bakar dan semua yang ada tu membai'ah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini tuan-tuan bagaimana proses pelantikan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Jadi kalau kita lihat di sini, pelantikan khalifah ni melalui apa? Pencalonan. Kan? Calon. Macam zaman sekarang lah lebih kurang. Tapi tuan-tuan kena ingat bahawa pelantikan ataupun pencalonan atau pemilihan pemimpin ni dia bersifat fleksibel. Bukan bermaksud kena pencalonan sahaja. Sebab penggantian tempat Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar Al-Khattab bukan melalui pencalonan, melalui wasiat. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni dia wasiat dalam surat ni, dia kata selepas aku ni kamu dipimpin oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Begitu juga perubahan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Bukan melalui pencalonan, bukan melalui wasiat, tetapi melalui pembentukan jawatan kuasa kecil. Sayyidina Umar Al-Khattab kata, ini ada satu jawatan kuasa kecil di kalangan sahabat, dia pun sebut 2-3 orang, 4-5 orang. Anak aku menjadi sekretariatnya, tapi dia tidak boleh dicalonkan sebagai khalifah. Pilihlah di kalangan kamu siapa yang berhak menjadi khalifah. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan pelantikan pemimpin ni tuan-tuan dia bersifat fleksibel. Tetapi semua pelantikan khalifah itu dibai'ah oleh penduduk di situ. Bai'ah ni semua penduduk situ semua beri janji tak setia. Yang ni yang kena faham. Sebab apa? Sebab kadang-kadang setengah orang ni apabila dia baca kisah Sayyidina Abu Bakar ni dengan pencalonan. Jadi dia kata kalaulah pelantikan melalui wasiat ni tak boleh lah. Tak boleh, dia kata ni tak betul. Dia lupa kisah Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata nak lantik pemimpin ni kena melalui pencalonan. Dia lupa kisah bagaimana perubahan, bagaimana pelantikan Sayyidina Uthman bin Affan. Ini penting sejarah. Supaya kita tidak silap dalam berkata-kata. Baik. Keesokan harinya mengikut Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kata setelah Abu Bakar dibai'ah di Saqifah Bani Sa'idah, Abu Bakar berdiri di atas mimbar. Lalu Sayyidina Umar berdiri dan berbicara sebelum Abu Bakar bicara. Sayyidina Umar memuji Allah dan menyanjungnya dengan apa yang patut baginya. Kemudian dia berkata, wahai manusia. Ini Sayyidina Umar sebut, kemarin aku telah mengucapkan sebuah kata-kata kepada kamu yang bukan berasal daripada kitab Allah dan bukan pula merupakan wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada aku. Tetapi aku hanya menyangka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengatur urusan kita. Sesungguhnya Allah telah meninggalkan kitabnya pada kamu semua dan dengan Allah memberikan hidayah kepada Rasulnya. Jika kamu berpegang kepadanya, nescaya Allah akan beri hidayah kepada kamu sebagaimana telah memberi hidayah kepada Rasulnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyatukan urusan kamu di tangan orang yang terbaik daripada kamu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kedua daripada 2 orang yang berada di dalam gua. Maka bangkitlah dan bai'ahlah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini kata-kata Sayyidina Umar. Jadi kalau ikut dari segi sejarah, semua bai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cuma ada kisah yang terpencil lah. Ada yang kata Sayyidina Ali ni dia lambat bai'ah. Tapi kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Ali ni dia bai'ah.
Dia akhirnya dia bai'ah. Kalau sempat kita ceritalah, tapi dia kisah terpencil, tapi kisah dia panjang dan saya nak dalam Sahih Bukhari. Baik. Kemudian lepas itu Saidina Abu Bakar pun dia berkhutbah. Dan khutbah dia ni tuan-tuan, khutbah yang menjadi teks rujukan kepada kalau dalam leadership punya training. Sebab kata-kata Saidina Abu Bakar ni hebat. Khutbah dia tu. Kan biasa kalau kita tengok setiap apabila terutamanya presiden USA lah biasanya kan menjadi presiden, biasa dia akan bagi presidency speech, kan, ucapan presiden, itu penting yang pertama-tama tu. Dia kita akan tengok dia nak bawa mana negara dia tu, yang penting kebiasaannya dah kan. Negara lain presiden orang tak peduli sangat, tapi Amerika ni nampak dia nak serang lagi ke, dia nak buat polisi baru ke macam mana. Jadi Saidina Abu Bakar As-Siddiq ni dia berucapan, dia kata amma ba', dia puji Allah. Dan kemudian kata amma ba' wahai manusia, sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pemimpin kamu padahal aku bukan orang terbaik di antara kamu. Ni rendah diri Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Jika aku berbuat baik maka sokonglah aku, dan jika aku melakukan sebaliknya maka luruskanlah aku. Ini menunjukkan apa? Walaupun dia dilantik sebagai pemimpin, jika dia melakukan kesilapan, perbetulkan pemimpin tersebut. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Islam ni pemimpinnya, kepimpinannya bukan bersifat diktator. Diktator ni maksud apa? Aku buat kau ikut, sama ada betul ataupun salah, ikut cakap-cakap aku. Ini diktator. Tetapi Islam bukan begitu. Walaupun dia berada di atas, jika dia ada melakukan kesilapan, kena betulkan. Ini Islam tuan-tuan. Islam bukan bermaksud dia jadi ketua kita, dia buat salah kita pejam mata. Dia buat betul kita sokong, dia buat salah pejam mata. Kenapa pejam mata? Dia pemimpin kita. Ini silap. Dia bertentangan dengan kata-kata Saidina Abu Bakar As-Siddiq, jika aku buat baik maka sokong aku, dan jika aku buat sebaliknya luruskan aku. Tapi kena lurus, nak betulkan kena berhemah lah, kan? Ada cara-cara dia, kan? Jangan mengaibkan pula. Ikut cara yang terbaik. Kejujuran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Orang lemah di antara kamu adalah orang kuat di sisi aku, sehingga aku mengembalikan haknya kepadanya. Orang kuat di antara kalian adalah orang lemah di sisi aku, sehingga aku mengambil hak daripadanya. Ini menunjukkan apa? Saidina Abu Bakar Siddiq nak ceritakan bahawa orang lemah dan orang kuat ni sama je. Kalau orang kuat ni dia mengambil hak orang lain, dia di sisi dia lemah. Begitu juga orang yang lemah ni, apabila hak dia diambil oleh orang yang kuat, di sisi aku dia orang yang kuat. Sebab apa? Haknya telah diambil oleh orang kuat. Ini membuktikan apa tuan-tuan? Ini membuktikan Islam ni adil. Islam ni dia menjaga semua lapisan masyarakat. Yang penting hak masing-masing tu dijaga. Bukan maksudnya apabila kita memimpin, kawan-kawan kita ni, kita kata geng-geng yang kuat ni, ikutlah boleh buat apa saja. Tidak ada batasan. Lesen besar orang kata. Ini silap. Ini bukan cara Islam. Cara Islam sama saja, sama ada orang lemah ataupun orang yang kuat. Apabila dia mengambil hak orang lain, dia perlu diperbetulkan. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah menimpakan kehinaan ke atas mereka. Sayyidina Abu Bakar ni diingatkan jihad. Jihad tu tidak boleh tinggalkan jihad. Jihad ni adalah menegakkan kalimah Allah Ta'ala. Mereka yang meninggalkan jihad, apabila dipanggil meninggalkan jihad, merupakan dosa besar. Tidaklah perbuatan keji yang menjadi wabak pada satu kaum, melainkan Allah akan meratakan bala ke atas mereka. Ini penting juga ni. Tidaklah perbuatan keji yang terjadi pada suatu kaum, melainkan Allah akan meratakan bala ke atas mereka. Maksudnya kalau dalam satu tempat itu ada orang yang membuat benda mungkar, buat benda yang Allah tidak suka, jadi Allah Ta'ala ni dia tidak akan hantar bala tu kepada seorang tu je. Dia akan hantar kepada semuanya. Itu penting tuan-tuan. Jangan kita anggap bila kita berada dalam satu tempat, orang sana buat benda mungkar, kata tak apalah, biar dia lah, biar pi lah, kan? Yang penting kita ni kita jaga.
Betul ke begitu? Salah tu. Sebab apa? Bila bala Allah datang, dia tak kena dia saja, kena kita juga. Jadi sebab itulah kalau ada buat mungkar, benda-benda yang Allah tidak suka, yang tidak gemar, kita perlu perbetulkan. Kita perlu tegur dengan baik. Supaya bala tu tak turun, tak kena kita, tak kena dia. Tapi kalau kita tak berasakan bala tu, yang tu je nampak konsep apa? Biar pi lah, kubur lain-lain. Tak apalah dia hal dia lah, kita hal kita. Ni tak betul. Sebab tu dalam Islam ni kan, dalam hadis Nabi SAW, jika nampak sesuatu mungkar itu, kita perlu perbetulkan dengan tangan. Tangan maksudnya bukan pergi tampar dia, mana pergi kat dia lah. Pergi kat dia. Kalau tak dapat, guna mulut kita ni, cakap baik-baik. Kalau tak mampu guna mulut ni, paling kurang sekali dalam hati ni. Dalam hati ni mesti ada tercetus dalam hati. Tak betul yang dia buat tu. Nak guna tangan tak berani, nak guna mulut pun tak berani. Guna dalam hati ada. Kena ada. Tak betul dia buat tu. Sebab tu Nabi SAW kata, wazalika adhaful iman. Itulah iman yang paling lemah sekali dengan hati. Jadi yang sebaik-baiknya kita pergi tegur dia. Kalau tak dapat, kita guna mulut kita. Kalau tak dapat, dengan hati. Nak menunjukkan apa? Kemungkaran tu perlu kita banteras. Tapi tuan-tuan kena ingatlah, bukan guna macam ISIS tu. ISIS pakai tembak ke bunuh. Itu bukan cara Islam juga. Itu cara kasar. Taatilah aku selama aku taat pada Allah dan Rasulnya. Namun jika aku derhaka pada Allah dan Rasulnya, maka jangan kamu taat kepada aku. Ini konsep besar juga ni. Tu setiap kata-kata Sayyidina Abu Bakar ni hebat. Taatilah aku selama aku taat pada Allah dan Rasulnya. Namun jika aku derhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka jangan kamu taat pada aku. Ini konsep besar dalam ketaatan. Kita mentaati pemimpin, kita taat kepada ibu bapa, kita taat pada ketua, selagi mana apa yang mereka perintah itu tidak bertentangan dengan agama. Ini kena ingat. Bukan maksud kita taat pada ibu bapa, taat pada pemimpin, selagi apa yang dia suruh pada kita, kita ikut je. Sebab apa? Kita orang bawah, dia ketua. Salah tu. Begitu juga suami dengan isteri. Kena taat pada suami, selagi mana tidak bertentangan dengan agama. Benda ni kena ingat. Kalau contoh, kalau suami tu kata, you tak payah pakailah tudung, nampak macam makcik-makcik lah kan. Yang ni kena hati-hati ni. Kata abang ada kuasa, tapi ini hak saya. Kena cakap begitu. Sebab apa? Nanti akhirat nanti yang dipersoalkan wanita tu. Yang suami pun persoal juga, tapi wanita tu pun kena. Tak jadi alasan, saya tak pakai tudung sebab apa? Suami saya larang. Dia kata nanti saya nampak jadi makcik-makcik. Tak kena begitu. Jadi sebab itulah dalam konsep Islam, kita mentaati pemimpin ni selagi mana dia, arahan dia tu selari dengan syariat. Bagaimana kalau contoh pemimpin tu kita tengok dia melakukan perbuatan-perbuatan yang pelik. Contoh tak solat ke, ataupun kita kata perbuatan orang fasik. Kan? Boleh ke kita pergi ambil senjata, kita keluarkan dia. Benda ni ada perbincangan ulama, tuan-tuan. Bukan perbincangan ulama sekarang, ulama dulu-dulu. Jadi dari segi akidah kita ahli sunnah wal jamaah, kita perlu mentaati pemimpin selagi mana apa yang disebut pada kita tu tidak bercanggah dengan syariat. Tetapi kalau diri dia sendiri tu ada melakukan benda-benda yang kita kata perbuatan ahli fasik, kita tidak boleh nak angkat senjata, nak bunuh dia ataupun buang dia dengan senjata. Tak boleh. Tak boleh. Benda ni yang banyak berlaku pada zaman sekarang ni. Bila dia rasa pemimpin tu, ni fasik ni, kan, minum arak ke apa, nampak macam minum arak, betul tak betul wallahu alam. Dia pun terus dengan angkat senjata. Ni banyak berlaku. Bila angkat senjata, dia membuka fitnah, tuan-tuan. Dia membuka fitnah, berlakulah pertembungan antara kerajaan dengan umat Islam. Apabila angkat senjata, berlakulah pertumpahan darah. Jadilah pergaduhan. Ini yang berlaku di negara-negara yang dapat kita lihat pada zaman sekarang. Jadi apabila bertembung ini, kena hati-hati. Bukan bermaksud kalau dia tu fasik, kita boleh angkat dengan senjata. Ada cara lain, kan? Setiap negara sekarang pun dia ada pilihan raya, ada pencalonan, terpulang. Tapi mengangkat senjata sama sekali tidak dalam Islam.
Namun jika aku dirikanlah solat, semoga Allah merahmati kamu. Itu khutbah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Kita masuk bab yang lain, iaitu bagaimana Sayyidina Abu Bakar ni selepas dilantik menjadi khalifah. Ibn Asir disebut dalam bukunya disebut Sayyidina Umar Al-Khattab ni selalu mendatangi seorang nenek tua yang buta di tepi Madinah pada malam hari untuk membantunya. Sayyidina Umar mengambilkan air untuknya dan membantunya memenuhi keperluannya. Tapi setiap kali Sayyidina Umar datang, dia melihat seorang telah mendahului dia. Ini kisah-kisah, kita kata apa, bagaimana sahabat-sahabat ni dia berlumba-lumba membuat kebajikan. Berlumba-lumba buat kebajikan, bukan buat lumba-lumba buat kebajikan dengan menayang kepada orang ramai bahawa aku ni buat kebajikan. Itu berlaku zaman sekarang. Kan, berlumba-lumba nak tunjuk kita buat sini, kita buat sana. Tapi sahabat bagaimana? Berlumba-lumba membuat kebajikan tanpa diketahui oleh orang lain. Ni sahabat. Jadi Sayyidina Umar ni dia ingin sangat membantu seorang makcik tua di tepi Madinah itu, tetapi setiap kali dia nak pergi nak bantu makcik tersebut, ada dah orang sampai dah. Dah selesai dah urusan orang tua tersebut. Orang itu melakukan apa yang diinginkan oleh nenek tua itu. Lelaki ini tidak hanya sekali mendatanginya, setiap kali datang dia selalu mendahului Umar. Jadi Umar pun tak boleh buat ni. Dia tercabar. Dalam bab ni tak apa tuan-tuan. Kalau kita nak berdengki ataupun kita hasad lah maksudnya. Kita hasad ni maksud kita mendahului orang lain dalam buat kebajikan. Dibenarkan dalam Islam. Maka Sayyidina Umar pun mencari tahu siapa orang tersebut dengan mengintai dia. Ternyata orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu dia sudah menjadi khalifah. Maka Umar berkata, ternyata kamu orangnya. Jadi barulah tahu siapa yang buat kebajikan tersebut, iaitu khalifah sendiri. Dan khalifah itu ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum dilantik menjadi khalifah, dia telah membantu nenek tersebut menyelesaikan keperluan dia. Dan apabila dia telah dilantik menjadi khalifah, masih lagi Sayyidina Abu Bakar ni meneruskan kerja-kerja kebajikan yang lama. Ini pengajaran pada kita ni. Maksudnya bila kita berada di tempat posisi yang tinggi ni, apatah lagi ni posisi ni khalifah, ketua negara, ketua bagi umat Islam ketika itu. Posisi yang tinggi itu tidak menafikan kerja-kerja yang sebelum ni. Maksudnya dia teruskan lagi. Ni suka ni tuan-tuan kan. Kadang-kadang apabila kita berasa tempat tinggi ni, kita tak nak dah macam dulu dah. Kan, kita suruh orang lain lah buat. Kan? Kita dah tinggi. Tapi nak katanya Sayyidina Abu Bakar ni dia ajar kita, walaupun kita ni dilantik memegang jawatan yang tinggi, kita teruskan juga benda-benda yang telah kita lakukan sebelum ini. Sama saja. Dan yang kedua, kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Khattab ni berlumba-lumba buat kebajikan ni. Terutamanya Sayyidina Umar ni. Sampai dia mengintai siapa ni orang ni cepat sangat buat kebajikan. Dan kebajikan yang mereka buat ni tidak diketahui oleh orang ramai. Inilah yang sebaik-baik kebajikan tuan-tuan. Inilah sebaik-baik kebajikan. Jangan kita jadi macam zaman sekarang ni, berlumba-lumba buat kebajikan dan berlumba-lumba untuk bagi tahu pada orang ramai. Kalau kita nak bagi tahu kadang-kadang boleh lah kan. Maksudnya kita ada dana, macam contoh masjid ni, dia ada dana orang ramai ke apa, kita buat program, tunjuk dalam Facebook ke Instagram ke, jadi orang ramai tahulah ni dana ni dia buat betul lah programnya. Bukan dia makan kat AJK je. Adalah benarnya. Tapi kadang-kadang kalau tujuan tu jadi berubah daripada kebajikan tu untuk menunjuk pada orang ramai, ini masalah nanti. Adakah apa tujuan dia sebenar? Iaitu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kita pun tak tahu. Jadi sebaik-baiknya kebajikan yang kita nak buat tu kita tutup. Tak ada orang tahu. Itu yang terbaik. Dan kalau kita nak tunjuk pada orang pun, kita kena niat bahawa ini kita nak menggalakkan pada orang lain. Boleh. Tapi janganlah menjadi satu amalan pada kita pula. Takut-takut nanti hati kita berubah. Hati kita ni berubah. Sebab hati kita ni kan dia cepat berubah tuan-tuan. Cepat ubah. Kita dengan hati kita tahulah. Kan? Hati kita tahu. Dia boleh berubah. Mula-mula begini.
Lepas jalan 3 minit, berubah. Jadi kena jaga hati kita tu. Supaya apa? Amal yang kita buat itu benar-benar ikhlas pada Allah Ta'ala. Itu kita nak. Sebab Allah Ta'ala dia diterima amal yang ikhlas. Kalau bercampur-campur dengan benda-benda lain, itu ditolak. Rugilah kita. Baik. Kisah yang lain. Sayyidina Abu Bakar ni selalu memerah susu untuk orang di sekeliling-lilingnya. Orang di tempat tinggalnya. Ketika Sayyidina Abu Bakar dibai'ah menjadi khalifah, seorang gadis kecil di lingkungan tempat tinggal Abu Bakar berkata, bererti tidak ada lagi yang memerah susu biri-biri untuk kami sekarang. Ni zaman dulu ni, 1400 tahun dulu kan. Susu kambing ni dia perah. Kan? Dia perah. Zaman kita tak ada lah perah tu kan. Zaman kita beli dalam botol tu. Kan? Botol pasture lagi ataupun UHT milk. Kan? Beli pula dekat supermarket tu. Kan? Kalau suruh kita perah, kita pun tak tahu nak perah macam mana. Tapi dia kata zaman dulu begitu. Kan? Zaman dulu begitu. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni rupanya dia perah untuk anak orang-orang di sekeliling dia. Zaman dulu ni. Jadi seorang budak kecil tu dia kata, apabila Abu Bakar ni dah jadi khalifah, tak ada lah nak perah untuk kita dah. Kan? Sibuk ni dengan jawatan khalifah. Jadi kata-kata budak itu didengar oleh Abu Bakar. Dia kata, tidak. Demi Allah, aku tetap akan memerah susu untuk kamu semua. Aku berharap tanggungjawab yang aku pikul ini tidak mengubah apa-apa pun daripada akhlakku selama ini. Jadi Sayyidina Abu Bakar tetap memerah susu untuk mereka. Kadang-kadang dia berkata kepada gadis kecil yang tinggal berhampiran tempat tinggalnya, dia kata, wahai gadis kecil, apakah kamu ingin susu ini dengan kepala susunya? Maksudnya kamu nak susu ni ada buih ke? Ada foam. Zaman sekarang panggil foam kan. Atau tanpa ada kepala susunya, maksudnya tak ada foam. Juga ni. Jadi kadang-kadang gadis kecil tu jawab dengan kepala susu dia, nak ada buih kan. Macam ditarik tu kan. Tak ada buih, tak ada buih. Kadang-kadang dia jawab tanpa kepala susunya. Jadi apa yang dikatakan oleh gadis kecil itu, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akan buat. Ini kisah menarik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan budak kecil. Walaupun dia telah memegang jawatan besar sebagai khalifah, tapi diteruskan kerja yang dilakukan sebelum ni. Menunjukkan apa? Jawatan yang kita pegang tu tidak menafikan kebajikan-kebajikan yang kita buat. Ni. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyib mengatakan bahawa ketika Sayyidina Abu Bakar menghantar pasukan tentera ke Syam, dia melantik Yazid bin Abi Sufyan, Amr bin Al-As dan Syurahbil bin Hasanah sebagai panglima. Mereka menaiki kenderaan masing-masing, sedangkan Abu Bakar berjalan kaki di samping mereka untuk melepas pemergian mereka sampai ke Saniyatul Wada'. Saniyatul Wada' ni tempat dia ada bukit. Dia bukit ada macam lorong. Itu Saniyatul Wada'. Mereka berkata, wahai Khalifah Rasulullah, kamu berjalan kaki sementara kami menaiki kenderaan. Abu Bakar kata, sesungguhnya aku berharap pahala daripada Allah ke atas langkah-langkahku di atas jalan Allah Ta'ala. Ini riwayat daripada Imam Baihaqi. Jadi kalau kita dengar kisah Sayyidina Abu Bakar yang ni pula, bagaimana dia ni bersifat rendah diri. Dia nak menghantar tentera dia untuk pergi jihad, misi ketenteraan. Jadi panglima-panglima tentera ni duduk di atas kuda lah. Tetapi Sayyidina Abu Bakar ni berjalan kaki. Kuda kan tinggi. Abu Bakar ni jalan kaki. Sepatutnya dia ni naik kuda lah juga. Sebab dia khalifah. Tapi Sayyidina Abu Bakar kata, sesungguhnya aku harap pahala daripada Allah Ta'ala atas langkah-langkahku di atas jalan Allah Ta'ala. Maksudnya dia menghantar dengan jalan kaki, kamu naik kuda, kamu lebih berhak. Dan aku pun menghantar kamu, aku pun berharap sebagaimana kamu pergi berperang itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan rendah diri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Jadi dia menghantar misi ketenteraan tu dengan penuh penghormatan. Ini dia. Ni kalau kita baca kisah-kisah para sahabat ni, tuan-tuan, memang jauh dengan kita. Jauh. Tetapi sekurang-kurangnya bila kita dengar kisah-kisah sahabat ni, kita usaha mencontohi mereka. Kita
Kita usaha ke arah lebih baik, ke arah lebih baik. Sebab sahabat-sahabat ni hasil didikan daripada Nabi SAW. Jadi di kalangan kita ni ada yang memegang jawatan tinggi, kan? Ada yang memegang jawatan biasa. Jadi kalau jawatan tinggi, kita tengok bagaimana yang dilakukan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu cara dia. Zaman sekarang ni kalau kita buat khusus training, khusus leadership, kepimpinan dan sebagainya, kebiasaannya contoh-contoh tu semua daripada barat. Trainer tu pun orang kita, tapi dah menjadi budaya masyarakat kita ni, buku-buku leadership ni semua daripada sana. Teori-teori saja. Kepimpinan begini, kepimpinan benda begini. Ataupun diambil daripada China tu ke, dinasti dulu. Dia ilmu ni tidak ada masalah. Kita boleh ambil di mana sahaja selagi mana dia bertepatan dengan syariah dan tak melanggar syariah. Tak ada masalah. Tetapi mana yang lebih baik jika ada orang kata apa, contoh praktikal daripada para sahabat sendiri. Contoh daripada Nabi SAW sendiri. Itu yang kita ambil. Sebab itu lebih dekat dengan kita. Kita sebagai umat Islam, itu para sahabat yang mendapat didikan Nabi SAW. Jadi kalau orang yang bahagian kepimpinan apa ni, ataupun yang menjadi ketua-ketua ni, cuba cari kitab-kitab ataupun buku-buku yang gambarannya berdasarkan para sahabat. Dia boleh kaitkan bagaimana zaman dulu 1400 tahun dulu tu, dia boleh praktikkan dalam dunia korporat sekarang. Macam mana? Itu yang terbaik. Sebab apa? Para sahabat ini, bagaimana biasa saya ulang daripada hadis Imam Ahmad, mereka ni adalah golongan yang dipilih daripada sekalian ramai manusia ni, dipilih untuk bersama Nabi SAW. Ini hadis Imam Ahmad. Mana sahabat ni dia bukan kebetulan duduk situ, bukan. Memang telah dipilih oleh Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang mulia pada sahabat. Jadi sebab itulah kita baca kisah sahabat ni, sekurang-kurangnya kita boleh dengar dan kita boleh mencontohi mereka dalam kehidupan mereka. Baik, seterusnya kita masuk keadilan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni kalau ikut dalam kisah ni, dia kata dia menyamakan rakyatnya dalam pemberian dan pembahagian harta. Beliau kalau di sini daripada Siti Aisyah radhiyallahu anhu, dia kata ayahku membahagikan harta fai pada tahun pertama dan diberikan pada orang merdeka 10, hamba sahaya 10, wanita 10, hamba sahaya wanita 10. Di tahun kedua ku ayahku membahagikan harta fai lagi dan memberikan 20 kepada setiap orang. Di sini apa? Nak menunjukkan bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni dia membahagikan harta fai. Fai ni dia ada jenis-jenis harta dalam Islam. Kebiasaan kan kita dengar ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan. Ni fai pun ada salah satu orang kata kategori harta dalam Islam. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni dia tidak, orang kata apa, tidak buat double standard. Maksudnya dia tidak membeza-bezakan antara taraf orang manusia ni. Merdeka 10, hamba sahaya pun 10. Sedangkan hamba sahaya ni hamba abdi. Kan, hamba abdi. Wanita 10. Maksudnya wanita dengan lelaki pun sama. Dia tak ada beza. Hamba sahaya wanita pun 10. Dia sama. Tahun seterusnya dia bahagikan 20. Semua sama. Benda ni kalau kita dengar, kita biasa je. Biasa ustaz, tak ada beza apa pun. Boleh faham lah. Maksudnya kalau orang merdeka 10, hamba sahaya 10. Okey, faham. Tapi yang lain tu biasa je. Lelaki 10, wanita 10. Sama je Ustaz. Sebab apa? Kita berada dalam dunia yang kita amalkan ajaran Islam. Tempat kita ni, kita amalkan ajaran Islam. Walaupun kita tak sedar. Maksudnya apa? Lelaki wanita sama. Dari segi keupayaan dia. Kalau yang lelaki ni begini cara dia, wanita pun begini. Mana masing-masing. Kalau lelaki boleh mendapat pendidikan, wanita pun mendapat pendidikan. Lelaki boleh apa? Boleh mengundi. Wanita pun boleh mengundi. Benda tu biasa. Sebab kita tidak ada isu genderism di Malaysia ni. Tetapi kalau tempat lain, ataupun kalau kita tengok sejarah dulu ni, lelaki atas, wanita tu bawah. Bahkan wanita ni tak ada nilai. Kalau tengok sejarah dulu kan, lelaki yang boleh mendapat pendidikan, wanita tak dapat pendidikan. Tak boleh. Lelaki, perempuan, dapur sana.
Itu zaman dulu. Tetapi nak tunjukkan bagaimana Sayyidina Abu Bakar ni 1400 tahun dulu ni dia telah mempraktikkan cara Islam yang terbaik. Lelaki wanita mendapat hak yang sama, kemampuan yang bersama. Nak berjaya, berjaya. Lelaki boleh berjaya, wanita pun berjaya. Tapi yang masalahnya ialah kalau kita bagi sama ni kan, wanita ni dah akan lebih lah. Sebab wanita dia rajin. Dia macam tu nak buat macam mana, dia memang rajin. Kan? Memang rajin begitu. Macam tu lah. Lelaki ni dia main-main sikit. Tapi nak katanya Islam, dia tak kata, okey wanita, kamu kerja kamu duduk dapur je. Jaga anak. Itu bukan cara Islam. Dia beri kemampuan yang sama. Jadi ini menunjukkan bahawa bagaimana Sayyidina Abu Bakar ni, kalau kita tengok pada zaman sekarang ni kita faham benda tu, tapi Sayyidina Abu Bakar ni dah terapkan benda ni pada zaman dulu ni, 1400 tahun dulu ni. Bagaimana jauhnya pemikiran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah saya rasa sebut sedikit tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana proses pelantikan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Walaupun pada awalnya kita nampak macam ada kekecohan antara Ansar dengan Muhajirin, tapi Sayyidina Abu Bakar bagaimana dia menyelamatkan benda ni, dia selesaikan masalah ini. Ini yang kita nampak yang kedua, ketokohan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Dan memang benarlah dia ni adalah khalifah mengganti Nabi SAW. Khalifah maksudnya pengganti. Daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku tu, peristiwa kewafatan, peristiwa pelantikan Saqifah Bani Sa'idah tu, memang kita kata, memang Sayyidina Abu Bakar, you are the man. Ni dah the chosen one kita kata. Sebab apa? Terbukti. Ini Sayyidina Abu Bakar. Bukan maksudnya Sayyidina Abu Bakar tiba-tiba jadi khalifah. Bukan. Keperbadian dia memang membuktikan dia layak mengganti tempat Nabi SAW sebagai pemimpin umat Islam ketika itu. InsyaAllah kita sambung lagi kisah yang lain, bagaimana Sayyidina Abu Bakar ni dalam proses dia jadi khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal intusa min sayil asqam. Wa la tu'akhizna bima fa'ala sufaha'u minna wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal alamin. Walhamdulillah.